Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala dapat hidupkan lagi kita pada hari ini. Sama ada kita minta untuk hidup ataupun kita tak minta, Allah telah beri kita kehidupan. Cuba kita ingat balik semalam, masa kita nak tidur, kita ada tak minta dengan Allah, ya Allah esok aku ada kerja, ya Allah esok aku nak hantar anak ke sekolah, ya Allah esok aku ada tugas, ya Allah hidupkanlah aku esok. Jadi kadang-kadang kita terlupa nak minta hidup, tapi Allah still bagi kita peluang untuk hidup-hidup. Dan benda ni normal dalam kehidupan kita ya. Banyak benda yang kita tak minta tapi Tuhan bagi. Kita tak komplain, tapi banyak benda yang kita minta tiba-tiba Tuhan tak bagi, yang tu kita sibuk nak komplain. Ini unfair lah, kita kata tak adil kita bersikap macam tu dengan Allah. Sebenarnya dalam hidup kita banyak benda yang Allah beri tanpa kita minta. Antaranya tadi beri kehidupan. Kadang-kadang kita tak minta pun nak hidup, ya Allah aku nak hidup esok, aku nak hidup esok. Tak minta pun. Kalau kita minta pun mungkin setahun sekali ketika happy birthday, ya Allah panjangkanlah umur, tu je. So insyaAllah bersikap adil kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Anda bersama saya Ustaz Syarizan Daud At-Turabi dalam segmen Motivasi Pagi. Terima kasih kepada Puan Maslina Alias yang menerbitkan rancangan ini. Terima kasih kepada semua anda yang mendengar Motivasi Pagi. Anda semoga kita sentiasa termotivasi, kita boleh merubah diri kita, saya dan tuan-tuan kita sama-sama boleh merubah, memperbaiki diri daripada baik menjadi lebih baik, daripada yang kurang baik menjadi yang baik, insya-Allah. Dan kita harapkan yang terbaik semampu mungkin untuk kita laksanakan. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, Motivasi Pagi pada hari ini saya bercadang untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan untuk kita berbicara tentang tajuk malu. Kita nak tengok kita ni ada tak sikap malu sebenarnya. Ada orang kata malu ada yang dibenarkan, ada malu yang tidak dibenarkan, malu yang bertempat dan malu yang tidak bertempat. So daripada sini kita boleh ukur diri kita, kita boleh tahu kita ni berada pada dimensi yang mana, yang bertempat ke yang tak bertempat. Okey, satu sudut sebagai seorang Islam, bagi yang mendengar pada pagi ni yang Muslim, kita percaya bahawa dalam hadis Nabi sebut kan, al-haya' syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada iman. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak, buatlah apa yang kamu suka. Jadi daripada situ memberi gambaran kepada kita bahawa pentingnya sikap malu dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sifat malu yang ada pada hari ini, pertama sekali kita nak mulakan dulu dengan malu yang tidak bertempat. Yang pertama, malu yang tak bertempat iaitu orang yang malu untuk bertanya, malu dalam mencari ilmu. Maka orang macam ni adalah orang yang sebenarnya mereka itu merancang untuk gagal, merancang untuk menjadi jahil, merancang untuk sesat jalan. Kerana apa? Kerana dia malu untuk bertanya. Ni malu yang tak bertempat, orang kata. Kita dah sesat jalan, tanya je lah. Satu benda yang saya belajar masa saya duduk di negara Arab dan juga ketika saya duduk di negara orang putih, iaitu mereka ni ada satu sikap transparent ataupun sikap straightforward. Orang Arab dan juga Mak Saleh, mereka ni ada sikap straightforward, iaitu kalau dia tak tahu, dia terus tanya. Kalau dia nampak ada orang buat salah, dia terus tegur. Kalau dia nampak ada apa-apa dia macam kurang puas hati, dia tak ada cakap belakang, dia terus depan depan. Ini antara sikap yang saya rasa saya mungkin sempat belajar dengan budaya orang Arab dan juga budaya orang putih, iaitu untuk buang sifat malu dan jangan malu yang tak bertempat. So benda macam ni yang kadang-kadang kita rasa masih berlaku dalam masyarakat kita, khususnya terutama sekali kalau saya tak salah di kalangan Melayu Islam kita di negara kita, khususnya di Malaysia, yang kita ni kadang-kadang banyak malu yang tak bertempat. Tak tahu tapi senyap, buat tak tahu tak apalah, nanti saya Google. So ni masalah. Kalau dia tanya pula, dia rasa malu. Kalau dia tanya, kau kata aku bodoh. Kalau tanya kan nampak macam soalan ni tak logik, maka malas aku tanya. Tak apalah, nanti aku cari sendirilah dalam Google. Jadi benda macam ni yang malu yang tak bertempat ni yang bahaya. Sedangkan bertanya itu kebaikannya adalah bukan untuk diri kita saja. Contoh, kalau kita bertanya tentang ilmu, bukan sekadar kita yang dapat, kita akan mendapatkan juga pengetahuan bagi orang lain yang tak bertanya. Yang mungkin sama ada dia orang tak bertanya tu, sama ada dia orang memang tak terfikir soalan tu,
Ataupun kefahamannya memang kurang, jadi dia tak terfikir untuk tanya, dan akhirnya dengan pertanyaan kita akhirnya menambah kefahaman dia. Maka kita telah memberi kebaikan kepada orang lain dengan pertanyaan kita tu. Kan, sometimes orang dia rasa macam tak boleh lah, malu lah tanya. Malu, nanti orang kata bodoh, soalan basic pun nak tanya. Tak. Ini bukan isu malu tak nak bertanya, tapi ini malu yang tak bertempat. Sesedari semua, antara lain malu yang tak bertempat ni adalah orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang salah. Sekali lagi saya ulang, antara malu yang tak bertempat ni iaitu orang yang sentiasa melakukan kesalahan dalam keadaan orang tak tahu pun dia buat salah, tapi dia yang berbangga dengan kesalahan tu. Ni antara orang yang malu yang tak bertempat sebenarnya. Senang katanya kita panggil orang yang tak malu. Contoh dalam hadis Nabi pernah sebutkan, kul ummati mu'afa ilal mujahirin wa inna minal mujahirah ay ya'mal ar-rajula bil lail amalan summa yusbihu wa qad satarahullah. Kata Nabi, setiap umat Nabi Muhammad ni akan mendapat keampunan kecuali mujahirin. Mujahirin ni apa? Iaitu mujahirin adalah orang yang berbuat dosa pada malam hari, dan kalau orang tak tahu, kemudian pada pagi esok dia menceritakan pada orang lain, padahal Allah telah menutup maksiatnya. Ini contoh malu-malu yang jenis yang tak bertempat. Orang kata tak ada malu lah. Maknanya hari ni kita tengok di media sosial khususnya. Zaman dulu tak ada media sosial pun orang ramai yang tak malu. Hari ni di media sosial semua orang rasa bangga dengan kejahatan, keburukan yang dia buat. Sebab apa? Sebab dapat support, dapat follower, like dan sebagainya. Ini malu yang sangat, orang yang malu, yang tak ada malu lah kita kata. Konon-konon malu-malu kucing, bangun pagi, ambil gambar malu-malu kucing di celah-celah bantal, celah-celah selimut dia, good morning everyone. Kan konon-konon buat muka malu, tapi ni malu yang tidak ada malu sebenarnya. So dalam Islam, kita memang sangat menjaga. Sebagai seorang Muslim, kita menjaga diri kita dan masa sama kita menjaga juga orang lain. Sebab apa yang kita buat tu kadang-kadang adalah tanpa rasa malu itu menjadikan kita orang yang tidak bermaruah dan menjadikan kita orang yang akan dibenci sebenarnya. Jangan kita rasa Jangan kita rasa kita buat benda-benda yang hari ni ramai orang yang tak malu demi viral. Dia buat supaya orang dia boleh like, boleh naik rating dia tinggi sebagainya. Akhirnya dia buang rasa malu. Jadi akhirnya pada dia orang akan suka. Sebenarnya tidak. Islam memberitahu kepada kita dalam satu hadis bahawa orang yang jenis buat macam ni, dia sebenarnya akan menjadi orang yang dibenci. Ada satu yang Allah pernah sebut, Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar, saat hendak menghancurkan seseorang, Allah akan mencabut rasa malu dari dalam dirinya. Dengan itu ia akan menjadi orang yang dibenci. Innallaha azza wa jalla idza arada ay yuhlika 'abdan naza'a minhul haya, fa iza naza'a minhul haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Mana kalau Allah nak hancurkan seseorang tu, Allah akan buang rasa malu dalam diri dia, maka dia akan jadi orang yang dia benci. So tolong hati-hati kita semua, tolong jangan buat benda yang memalukan diri sendiri, apatah lagi memalukan keluarga dan seumpamanya. Satu lagi yang rahmati Allah, kisah kita nak tengok pula malu yang sebenar yang sepatutnya kita ada, iaitu yang pertama malu kepada Tuhan, malu kepada Allah. Kenapa kita kena malu? Sebab Allah ni bagi kita macam-macam dalam hidup. Nikmat tak payah cakap lah kan, segala kelebihan, nikmat dan seumpamanya Tuhan beri kepada kita. Maka malu tak kita kalau kita tak balas balik kepada Allah? Ke kita memang jenis muka tebal? Kalau dengan manusia orang buat baik dengan kita tak balas, kita boleh rasa tak apa Kalau dengan Allah, kalau kita tak ada rasa malu macam tu, kita risau. Allah beri kita nikmat sebenarnya bukan kerana Allah redha, tapi kerana Allah murka. Alah tak apa, Tuhan beri aku nikmat macam-macam, aku tak balas balik, Tuhan bagi je. Kita jangan lupa Tuhan beri itu antara dua, sama ada dia beri dengan keredaan atau dia beri dengan kemurkaan. Jadi kena hati-hati. Jadi kena malu kepada Allah. Takkan kita nak buat maksiat, Tuhan nak beri kita macam-macam, Tuhan nak beri kita nikmat. Maka siapa yang malu dengan Allah, dia akan beribadat. Kalau dia tak beribadat, dia rasa malu, dia rasa segan, hari ni Tuhan beri dia rezeki, maka dia pun kerana malu itu, maka dia pun terus sujud syukur, dia pun terus solat awal waktu dan sebagainya. Dia dapat bonus, maka dia terus keluar zakat, dia terus keluar sedekah dan sebagainya. Kerana dia malu dengan Allah, Allah beri dia nikmat terlalu banyak. Yang kedua jenis malu, iaitu malu sama manusia. Malu macam ni iaitu cara untuk kita menghargai orang lain. Kita tak menyakiti orang tu, kita saja melakukan kebaikan, percakapan kita dengan orang. Kenapa? Kerana kita rasa malu dengan dia, maka kita akan berbuat baik. Kerana orang yang tak berbuat baik dengan manusia lain sebenarnya adalah orang yang tak tahu malu, orang yang tak senang diuntung. Macam itulah. La khaira fiman la yastahi minan nas. Huzaifah bin Yaman pernah sebut, tidak ada kebaikan bagi sesiapa yang tidak punya rasa malu kepada sesama manusia. Okey, nombor 3. Malu yang macam mana yang baik adalah malu kepada diri sendiri.
Ertinya macam mana cara malu dengan diri sendiri. So kita tak akan buat sifat-sifat yang tercela dan boleh merosakkan diri kita, dan masa sama boleh memalukan diri sendiri, menjatuhkan maruah, menjatuhkan air muka kita, menjatuhkan air muka family dan sebagainya. Maka kalau saat kita bersendirian pula, kita malu untuk melakukan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik. Kita malu untuk menilai keburukan orang lain. Kita malu untuk rasa kita lebih baik daripada orang. Ini semua antara benda-benda yang kita kena rasa bahawa inilah sebenarnya sifat malu yang kita kena ada. Saudari, tuan-tuan dan perempuan sekalian, malu adalah perkara yang dituntut dalam agama kita. Jangan malu dalam belajar, jangan malu ketika nak melamar walaupun kita perempuan, boleh saja melamar orang lelaki. Jangan malu. Kemudiannya dan kita perlulah malu kepada perkara-perkara yang dilarang, yang tidak dibenarkan dalam agama. Adapun perkara-perkara yang tak sepatutnya kita malu, maka janganlah kita malu. Jangan malu bertanya, jangan malu untuk belajar dan seumpamanya. InsyaAllah itu saja untuk pedoman saya dan kepada kita semua. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam Motivasi Pagi. Saya Syahrizan Daud. Mohon maaf dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.